Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ زين العابدين ابن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Lawannya lawan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ialah bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yaitu bersalahan Allah akan segala perkara yang baharu. Artinya tak menyamai, tidak sama tu walaupun atas satu jalan, satu wajah. Tak sama tu pula kedua-dua belah pihak. Mana Tuhan tidak sama sedikit pun akan yang baharu, walau satu wajah, walau satu jalan. Dan yang baharu pun tidak menyamai sedikit pun ia akan Allah Ta'ala, akan Tuhan, walau satu jalan, walau satu wajah. Itu. Karena kalau menyamai maka sah untuk dibuat tashbih. Tashbih ni makna menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain.
Itu dia panggil dalam ilmu balaghah ada satu perbahasan namanya bab tashbih, menyerupakan. Tuh contoh kita kata pok mak atau mamak seperti lembu. Itu dia panggil tashbih itu. Tuh mamak seperti lembu. Mana orang panggil rukun tashbih, dia kena ada musyabbah, kena ada musyabbahu bih, kena ada adatu tashbih, kemudian kena ada wajhus syabah. Itu wajah keserupaan. Mamak seperti lembu. Itu dia panggil mamak tu musyabbah. Lembu tu dipanggil musyabbahu bih, yang diserupakan dengan dia. Seperti tadi itu dia panggil adatut tashbih, alat untuk menyerupa, seperti. Pahkuk mana kita kata mamak seperti lembu, atas wajah mana serupanya mamak dengan lembu? Kalau kita ambil lembu sebelah, mamak sebelah, letak sebelah-sebelah, daripada hujung rambut sampai hujung kaki tu nampak tak serupa? Tak serupa lah zahir-zahirnya. Tapi kalau ada satu wajah saja nak menyerupai, sah untuk dibuat serupa. Mana? Mamak seperti lembu pada pihak mana? Pada pihak bodoh. Maka sah lah dikatakan mamak seperti lembu. Walau mamak tak ada tanduk, lembu ada tanduk. Mamak makan nasi, lembu makan rupuk. Mamak pakai baju seluar, tapi lembu belanja bogel. Mamak tak ada ekor, lembu ada ekor. Kalau kira-kiranya tak sama lah. Tapi ada satu wajah, ada satu jalan menyamai. Mana pada pihak bodoh. Tuh royak gapo ke mamak, wak tak terlipas telinga. Wak tak dengar, wak tak tahu gapo sekarang. Itu buat tak faham. Nampaknya seperti lembu. Lembu kalau kita suruh dia pergi beli beras kedai rucik, agak-agak kita bagi duit ke dia, dia pergi tak kedai rucik pergi beli beras? Balik tak? Takut dengan dia hilang. Itu lembu. Jenis tak ada bakat untuk terima pelajaran. Jadi mamak tadi tu kalau jenis orang panggil tak ada bakat terima pelajaran, bodoh supaya lembu. Itu. Maka sah tu maknanya boleh pada ilmu balaghahnya dibuat tashbih. Kenapa? Kerana ada satu wajah menyerupai. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ni, dengan yang baharu ni tidak ada satu wajah pun menyerupai, dan makhluk ni pun tidak ada satu wajah menyerupai akan Allah. Maka tidak sah untuk dibuat tashbih. Itu dia. Kalau gitu hari ininya nak masuk lagi. Lawan bagi bersalahan tak serupa Allah akan segala yang baharu, lawannya bersamaan. Menyamai maknanya bersamaan, makna menyamai. Mumatsalatuhu lil hawadis. Kalau ke Arabnya macam gitulah. Mumatsalah. Lawan bagi mukhalafah, mumatsalah. Lawan ni lagu mana makna lawan? Lawan ni bukan makna bergocah, bukan makna sparring tomo, itu bukan. Lawan di sini dengan makna tak boleh beripu sekali, gitu. Faham dah? Sebab ada fok-fok orang baru lah ni dia marah mengaji sifat 20 ni. Dia kata apa duk mengaji benda hok tak tahu ilik jatuh, dia kata. Allah ada, Allah wujud, artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada Allah, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Tak dia ada Allah, tak ada pula dah Allah. Dia belawai-belawai dua tu, jadi tak ada. Ada orang faham lagu tu. Ingat kau lawai tu supaya ngalah lembu duk badi belawai menanduk lembu dah tu ni. Duk badi menindih, duk badi tonyoh muaku dengan tanduk tu, bukan gitu. Bukan lawan ni makna sparring, bergocah, tomoy, bukan. Lawan ni maknanya tak boleh beripu sekali. Ada tak boleh beripu sekali dengan tak ada. Gitu. Sedia tak boleh beripu dengan baru. Kekal tak boleh beripu dengan binasa. Gitu.
Bila kita isbat Tuhan ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Lagu tu. Bila kita isbat kata Tuhan tu sedia, baharu Tuhan tentu tidak. Bila kita isbat kata Tuhan tu kekal, binasa Tuhan tentu tidak. Lagu tu mana? Samalah pada malam ni, bila kita dah isbat dah, kita yakin dalam perut kita, tak serupanya Tuhan kita akan segala yang baharu. Apa sahaja hak telitah dalam benak kepala otak kita, Tuhan ni begitu ke begini ke begini, lagu ni ke, semua tu bukan belaka tu. Allah menyalahi belaka. Sebab itulah akidah mukhalafah ni sangat-sangat besar. Sangat-sangat penting dan sangat-sangat besar. Kenapa walau kita tak ada sepak ngadajar pun usia umur kita, tak ada sepak mengadajar fitnah mengaku Tuhan, tapi tetaplah kita akan dapat fitnah sakaratul maut. Tu saat-saat nak mati lah. Saat-saat kita nak sakaratul maut tu, walaupun orang keliling ramai lah, pakat duk berderu-deru, duk menangis, anak beranak, bini, anak-anak, cucu cicit gapo duk keliling. Kita tu tak nampak dah lama tu nya. Kita orang hok menghadapi sakaratul maut tu tak nampak dah orang keliling ni. Lepas tu dia duk bagar, Kelantan panggil bagar. Bagar ni maknanya tak sedar, duduk di alam lain ni. Kesedaran dia tu duduk di alam lain. Maka ketika itulah mari syaitan-syaitan usaha nak uji kita tu mati dalam kafir. Mati dalam kafir tu. Tu dia mari dengan rupa-rupa orang-orang hak kita ta'assub, hak kita kasih, hak kita sayang. Kalau kita jenis saya kau dengar kata ibu bapa kita, mak pak kita, maka dia berupa dengan rupa mak pak kita. Tu marilah syaitan dengan rupa ibu bapa kita. Mai kita tak abah, mak mari tengok kita sakit ni. Lah abah kata tak okey lah, abah tak mari, abah saya kamu. Sebab tu abah mari. Lepas tu abah saya kamu lah ni. Abah nak pesan kata bahawasanya hak mu duk pegang dulu Allah tu Tuhan tu tak betul. Salah. Ikutlah, dia mari lagu-lagu mana pun. Sebenarnya Tuhan tak ada ke? Yalah ke? Atau Tuhan bukan Allah ke? Atau Tuhan ni banyak ke? Tengok. Jadi kalau iman kita tu orang panggil taklid, ikut mulut orang tua. Ya ke pak? Lagu tu rupanya pak mari mereka melikil maut, cabut nyawa, matilah kafir situ je. Itu jenis hak orang panggil saya kau mak pak. Taksub kau mak pak. Kalau ketuk guru lagu tu juga. Mari berupa dengan serban, dengan janggut, dengan jubah. Ni ustaz aku ni, tok guru aku ngaji mula ni. Mari weh nak ziarah aku saat aku nak sakaratul maut. Tu tok guru kata hak aku duk mengajar mula dalam kitab tu tak betul belaka, salah. Hak betulnya Tuhan mu lagu ni. Iwak mari gambar duduk cokoh besar duduk atas kursi. Ni Tuhan mu. Kita pun iya tu kat pak cabut nyawa mati kafir. Hak tu nak wujud jatuh. Itu bahaya. Ilmu ni tidak boleh dengan semata-mata taklid. Dengan semata-mata pok turut mulut orang tak boleh. Mutaba'atul lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Ikut pok turut mulut orang lain kata gapo, kita ikut yakin dengan orang apa orang tok guru duk kata. Dari kerana asabiyah ta'assub tanpa mengetahui sebarang dalil. Ilmu ni tidak dimemadakan lagu tu. Tak boleh. Kita sendiri kena perah otak mikir untuk apa? Keyakinan kita tu hasil daripada dalil. Sebab itulah orang ulama wa ta'rif ma'rifat al-jazmul mutabiqu lil waqi'i nasyi'atun 'anid dalili. Jazam maknanya putus, yakin, mu'taqadat, benda-benda hak kita simpul dalam hati kita terhadap kepercayaan iman kita, kepercayaan kita tu hak kita simpul kemas mati tu. Muafakat dengan yang sebenar, makna muafakat dengan hak Tuhan, hak Tuhan nak, hak Tuhan tahu, hak realitinya semua gitulah.
Kemudian hasil keyakinan kita tu daripada dalil. Tu tak boleh dengan mulut tok guru gitu saja, tak boleh. Itu dah. Jadi bahaya saat-saat kita tu orang panggil sakaratul maut, situlah hujung jatuhnya. Kalau mati kafir saat tu tak ada apalah, kita duk semaya hok kita duk puasa roho, hok kita duk sedekah, duk haba'am mansura, debu berterbangan. Buat apa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya sanya amal tu Nabi kata hak dikiranya hak akhir, hak sudah, hak akhir. Saat sudah tu lagu mana lagu tu? Kalau iman kita tu tak kuat, apa lagu mana? Kisah almarhum Tok Guru hamba Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Dia selalu sebut dalam pengajian dengan dia dulu lah, sampai duk menadah kitab dengan dia dulu. Sama-sama selalu dia duk cerita. Cerita tu rupa-rupanya ada dalam kitab Syarah Sawi ala Jawharatit Tauhid, karangan Imam Muhammadus Sawi, pensyarah bagi kitab tafsir Jalalain. Cerita Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau orang mengaji usuluddin, ilmu kalam, mustahil dia tak kenal Imam Fakhruddin Ar-Razi. Satu tokoh ulama kalam, ulama usuluddin, ulama akidah. Bukan ustaz usuluddin akidah, ulama kalam, mutakallimi, ahli kalam. Orang yang menghimpunkan antara ilmu manqul dan ma'qul, itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Satu hari dia berasa dia ni masih lagi kosong dalam jiwa dia, walaupun sudah alim dah. Alim betul-betul. Kalau tak percaya dia alim, enggak pergi ke Mesir, pergi cari tempat Turas Ar-Razi, tempat tobok kitab-kitab Fakhruddin Ar-Razi. Banyak mana kitab dia. Tafsirul Kabir saja sedepa ni, tafsir Quran. Dan dia karang kitab tauhid kan, satu sifat 1000 dalil. Ada satu kitab 100 dalil. Itu hebat tak hebat. Alim betul-betul. Tapi jiwa dia rasa kosong. Lalu dia pun buat keputusan nak jumpa dengan Muhyiddin Ibnu Arabi. Satu orang ulama tasawuf, Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Apanya? Minta supaya Ibnu Arabi ni mentempa dia, menterbiah dia, masuk suluk lah maknanya. Talqin auradut tariqah, masuk berkhalwah untuk tahalli, tahalli dan tajalli. Ni bahagia hati ni. Nak jadi hati tu tak berasa sunyi, kosong. Lalu Syekh Ibnu Arabi kata, dia kena dapat isyarah dululah. Orang-orang wali ni biasanya apa yang nak buat ada futuhat daripada Allah Ta'ala, bukan pakai main bedar gitu dah. Maka tiba-tiba dalam futuhat, pembukaan daripada Allah terhadap Ibnu Arabi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi ni, Imam Fakhruddin Ar-Razi ni tidak ada bahagian dalam ilmu tasawuf ni. Tak ada bahagian orang panggil tasawuf mukasyafah, bukan tasawuf muamalah. Tasawuf ada dua. Tasawuf fardu ain tu muamalah. Muamalah ni mana hak dalam perut kita nak tahu sifat-sifat dikeji, dicela oleh syarak, sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Adapun tasawuf mukasyafah tu duk cara maqamat dia panggil. Hak tu bukan mengaji, hak tu kena riadah, mujahadah, kena usaha, kena orang panggil mengamalkan syariat dengan secara sempurna, penuh adab. Itu. Tapi bila Ibnu Arabi kata lagu tu, Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, biarlah dia tak ada bahagian pun, dia tetap juga nak masuk bersuluk. Masuk nak bersuluk juga. Ibnu Arabi kata tak apalah, tak ada tegah lah kepadamu, silalah masuk, tak apalah. Ia pun talqin lah auradut tariqah, talqin la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah aja, hak tu je hak paling besar sekalinya berzikir ni. Wa yantawi fil kilmatil islami maqad madha min sairil ahkami. Meliputilah di dalam kalimah Islam mana la ilaha illallah tu oleh segala hukum-hukum yang telah disebut daripada ilmu tauhidnya tentang ketuhanan, kenabian, kerasulan dan perkara-perkara sama'iyat ghaibiyah.
Tu semua terkandung dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Hingga-hinganya fa'aksiran min zikriha bil adabi tarqa bihadza zikri a'la rutabi. Maka hendaklah kamu perbanyak ke berzikir la ilaha illallah tu dengan adab. Ni kena mengaji ilmu tasawuf lah. Dia adab sebelum berzikir, semasa berzikir, selepas berzikir. Tarqa bihadza zikri a'la rutabi, maka naiklah darjat engkau tu dengan sebab berzikir dengan penuh adab, menghayati makna zikir, hasil daripada mengaji itu naik setinggi-tinggi martabat siddiqin, syuhada, aulia is-salihin. Itu dah. Maka bila Imam Fakhruddin Ar-Razi ni masuk bersuluk, tak ada lama dia pun menepik, Allah tubik keluar menangis-nangis. Dia kata, oh memang betul kata Sayyidi Ibnu Arabi mu kata aku ni tak ada bahagia, betul sungguh. Walaupun begitu tetaplah aku membenarkan ilmu ni sebenar daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apa? Ilmu tasawuf mukasyafah. Maka baliklah Imam Fakhruddin Ar-Razi ke negeri dia. Pisahlah. Tak boleh, tak ada bahagia. Tak boleh nak duduk lama pondok Ibnu Arabi. Dia kata ni tak masuk lain. Duduk lama beberapa tahun kemudian, ketika semaya subuh, Ibnu Arabi ni semaya jadi tu imam, tiba-tibanya anak murid dia tengok jari keliking kaki kiri dia tu. Jari keliking kaki kiri, bukan tangan, kaki kiri ni wak lolok kaki lah ni, keliking. Jari keliking dia tu bergerak 2 kali. Piak lah kata gitu. Terang nak terang tengok, boleh bergerak tak jari keliking? Boleh tak? Ada orang boleh gerak jari keliking dia naik kak boleh tak? Ada jari keliking kaki, bukan tangan. Mau tak anak akak kaki tunjuk atas meja gitu, tangan lah. Tangan ni kaki buat lala. Seperti inilah, kiak naiklah atas gitu. Anak murid tengok dengan semaya tu tersilau tengok, apa ni isyarat nak dia ni? Pelik. Tak ada boleh orang akak jari keliking kaki gitu. Dah. Sudah semaya, murid pun tanya, ya Sayyidi Syekh, tengah semaya tadi hamba tengok jari keliking kaki Syekh naik ke akak 2 kali. Buat apa? Tak boleh orang buat tu lagu tu. Itu orang panggil karamah. Amrun khariqun lil adati. Yazharu ala yadil wali, dia panggil dah. Perkara yang mencarikan adat, bukan cari akal, bukan cari kepala otak gila lah. Cari adat ya. Yang zahir pada diri orang wali, orang takwa pada Allah Taala. Maka guru dia Syekh Ibnu Arabi ni, Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi, dia pun cerita, dia kata, mu ingat ke tak beberapa tahun yang lalu tu, seorang tokoh ulama besar pernah hadir ke pondok kita ni, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Baru sebentar tadi subuh tadi kita duduk tengah semayang, telah kembali ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun ketika mana Imam Fakhruddin Ar-Razi ni sedang sakaratul maut, sakit nak mati ni, Allah Ta'ala bukakan hijab. Aku duduk tengah semayang tu nampak Sete-sete hok duk keliling dia tu, sete-sete hok pakak general, hok paku 4, paku 5. Hok dabe-dabe, hok gana-gana. Apanya? Duk belawai supaya matinya Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah kafir. Itu. Itu. Wak mari dalil ni, wak mari hujah ni, wak mari berdebat tengah saat nak masa sakaratul maut tu berdebat. Kita tak tahu lah di mana saat kita sakaratul maut tu. Minta Allah Ta'ala selamatlah kita. Ada tu ni. Sebab itulah orang yang duduk keliling tu jangan duduk jerit talqin. Ni dah keluarga kita nak kematian sakaratul maut duduk jerit. Jadi gimana kalau jerit? Ada ni. Talqin duduk kat telinga dia. Talqin mana? La ilaha illallah. Lagu tu. Ni ada juga ngucap gapo tahu? Nak sini. Belak-belak saja. Nak orang Melayu, talqin Melayu ni belak-belak. Ngucap apa isu ngucap.
Pok ya duk ngak ngucap gaponya. Nah, ada juga asyhadu alla. Ingat ayah dia baru masuk Islam kali. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyid. Bapa, pok mu baru masuk Islam. Mu dulu masuk Islam pada pok mu ke mana? Nah, bukan gitu talqin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau awal-awal lagi. Bapa bahasa sejuk dah kaki itu panas paping ke? La ilaha illallah. La ilaha illallah di telinga dia tu. La ilaha illallah. Nah, berasa nampak berombok dah dada ni. Naik turun. Dia duduk mata tu nampak. Dia duduk tengok roh dia. Ketika tu la ilaha illallah ya. Allah. Banyak kali di telinga dia. Lagu tu. Duk asyhadu semua. Dia duduk tengok filem Melayu tu. Filem Melayu memang nak terkira mati asyhadu. Mati tu baru masuk Islam lah tu dah ni. Orang hak mati tu pun boleh ngocak molek pun orang masuk Islam pun muallah. Asyhadu alla. Aduh. Nah, memang dia tak bunyi yang ngocaknya. Nah, tapi kalau benar orang panggil ada intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum, tika mana dia hidup ni dia mengaji ilmu agama, mengaji akidah, mengaji tauhid, mana tolong agama Allah. Nah, yang surkum Tuhan tolong kamu. Mana tahu saat-saat nyawa tu pak Tuhan buka pendengaran. Bunyi anak dia dok kata Allah, ya pun Allah bro. Dalam hati dia tu, roh dia tu Allah bro, cabut nyawa. Mati iman dan Islam, selesai. Bahagialah ni, tak ada apa. Allah. Hak tu kita nak Kau nak gapo kita ni? Duk ngajar, duk ngaji, duk dengar, duk semaya jemaah, duk puasa, duk gapo taat perintah Tuhan, nak gapo sebenarnya? Nak mati dalam iman Islam. Tak ada guna kita duk mengaji, duk mengajar, kita duk dengar, kita duk semaya duk puasa roh, duk taat perintah Tuhan, kalau matilah kafir tak ada guna. Gitu dah. Tadi. Maka sebab tu bila Imam Fakhruddin Ar-Razi ni bertewah, berdebat dengan setan-setan hak mari likung dia ni, habis dalil ke 1000 dah. Menang setan lagi. Kalau nak hebat tak hebat setan ni. Setan menang lagi. Maka Allah Taala bagi ke orang panggil karamah kepada Imam Ibnu Arabi, isyaratkan jari keliking kaki kiri dia 2 kali pak gerak naik alas kata, isyarat sepak segala setan-setan yang ada di keliling Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maka melecak habis setan-setan tu pah ke bukit Kah. Itu dalam kitabnya cerita lagu tu kata ni, pah ke bukit Kah. Mana bukit Kah nu? Nah, hak awal-awal putih hak kita tengok dulu atas langit tu. Hak kita panggil bukit Kah. Nah, kita panggil awal. Melecak pah ke bukit Kah. Ada setengah orang ingat ke bukit Kah ni bukit ni bukit atas bumi. Cari dia sebutir bumi tak jumpa bukit Kah. Mana bukit Kah? Memang tak jumpa muka bukit. Hak kita panggil awal tu orang dulu panggil bukit Kah. Nah, bukit Qaf dia panggil. Nah, bukit Kah. Melecak habis pakat langit maknanya. Maka saat tu Malikul Maut mari cabut nyawa Imam Fakhruddin Ar-Razi, matilah beliau dalam iman dan Islam. Maka sebab tu kata Imam Abul Hasan Syazuli, man tasdiqu fi ilmina wilayatun sura. Barang siapa yang membenarkan ilmu kami, yakni tasawuf mukasyafah ini, maka dia setengah daripada wali-wali kecil. Apa wali-wali kecil? Yakni saat mati dia tu Allah Ta'ala jaga. Wali ni mana pelihara. Tuhan pelihara kan. Wali dengan mana isim maf'ul ni, Tuhan pelihara kan dia daripada tercabut iman dan Islam daripada diri dia. Maka matilah, wafatlah Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam iman dan Islam. Ini tersebut dalam kitab Syarah Sawi ala Jauharatit Tauhid karangan Imam Ahmadus Sawi. Right. Tu nak kira ulama tu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Cuba kita bayar ke diri kita. Cuba bayar ke. Tu ulama tu. Ulama ni siapa tahap tu nya sakaratul maut diceritakan dalam kitab. Pas kita hak tidak ulama ni tak tahu. Hak kita pahamba orang jahil ni kan, bukan syaitan hak general, hak kelas-kelas prebek, kelas-kelas nyapu tepi jalan, syaitan hak kelas-kelas toyo tu pun
gali kalah dah kita kalau tanpa pertolongan Allah. Nah, tu mepeh dah, mepeh. Dan tidak setan berupa dengan muka abah kita, cik kita, mak kita, adik-beradik kita, tok guru kita, saya. Kalah dah, rebah leping dah. Nah, tok guru mari dengan janggut dengan serubel, susah janggut panjang sikit kak. Amo nak ayat ni, kau mula duk mengajar dalam masjid mana tak betul tu. Nah, kau betulnya Tuhan 3. Tuhan tu 10 juta. Tuhan kita bukan Allah. Ikut iktikad hak kafir siapa saja, dia akan mari ayat. Wi kita tu, gitu ke? Ya ke? Gitu. Brek. Selesai masalah. Ya gitu. Tu tasdik lah tu. At-tasdik lah tu. Nah. Tu tasdik. At-tasdikul kadhib kizbun. Tasdik membenarkan si pendusta setan. Kita pun dusta juga. Kita pun kupu juga. Mana gitu. Tu. Maka sebab tu sifat mukhalafah ni sifat yang sangat besar. Kalau orang tu dah dengan darjah, tika tu ni sifat mukhalafah. Nah, betul tak? Tuhan ni mata buta sebelah, awar dia panggil. Mata buta sebelah, putus telinga sebelah, tulis kafir kupu di dahi. Nah, duduk atas singgasana sah, siap. Kalau kita iktikad Tuhan lagu tu kak, mari darjah kata ni lah Tuhan. Boleh bawa syurga dengan aku gini. Ni syurga. Ini neraka. Siapa yang tak beri aku Tuhan? Ni neraka. Maka nerakanya Dajjal syurga hakiki. Syurga sebenar. Syurganya Dajjal neraka sebenar. Itu lah. Apa kalau Pahala ni kan berakhir ke? Style cerita Dajjal konspirasi tu berakhir sangat. Padahal email yang kita nak bekal, nak hadapi dengan Dajjal ni tak ada duduk kemah betul sungguh pun. Baik. Lawannya, lawan bersalahan Allah akan segala yang baharu ialah bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Itu lawan dia. Maka kita nak i'tikad apa? Mustahil, mana istihalah. Mustahil dengan mana istihalah. Karena bersamaan Allah akan segala yang baharu itu mustahil. Mana la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang akal kita tak boleh nak terfikir ada dia. Sungguh dia tu tak boleh nak nampak. Tak nampak. Itu benda tu tak boleh nak nampak. Maka benda tu dipanggil mustahil. Kenapa dipanggil mustahil? Karena akal kita hukum dengan istihalah. Gitulah. Jadi mustahil sini dengan mana istihalah. Istihalah dengan mana tentu tidak. Mustahil benda tentu tidak. Itu selalu dah kita duk sebut-sebut ulai-ulai. Biar kita tu lekat molek. Orang panggil hukum akal dengan akal hukum tu ada beza. Gitu. Mustahil istihalah lah Allah Ta'ala itu bersamaan dengan segala yang baharu ini. Mana? Terjemah Melayu bunyi ni. Tentu tidaklah Allah Ta'ala itu bersamaan menyerupai, menyamai. Itu maknanya bersamaan. Menyamai, bersamaan makna menyerupai dengan segala yang baru ini. Tentu tidak. Tak boleh terima dengan kepala otak kita. Sebab apa tak boleh terima dengan kepala otak kita? Tu nanti dalil kita akan sebut. Hanya wajib bersalahan selama-lamanya. Mana hanya mesti Tuhan tu tak serupa akan yang baru selama-lama. Sebelum ada makhluk Tuhan tak serupa dah. Tika makhluk ada pun Tuhan tetap tak serupa dengan makhluk. Pas ni makhluk hilang binasa pun Tuhan tak serupa dengan makhluk. Makhluk ada pula pun tetap tak serupa dengan makhluk. Tak usah duk mari dari kepala otak kita Tuhan ni ada kepala kita. Nah. Dah tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada kepala, tak serupa, tak naik, tak turun, tak itu. Tak ada lah Tuhan. Tu syaitan yang mari tu. Nah. Tak ada lah Tuhan. Mana boleh tiap-tiap benda ada mesti bertempat. Tiap-tiap benda ada mesti bertempat. Tengok meja ni ada bertempat tak bertempat. Masjid ni ada bertempat tak bertempat. Pas Tuhan ada. Duk mana tempat dia? Tak ada tempat. Tak boleh terima tu. Kalau tak ada tempat, tak ada lah Tuhan ni. Syaitan yang mari. Nah, syaitan sama ada syaitan dalam hati kita atau syaitan dengan mana orang tu sendiri duk mari syarah. Tuhan ada tempat dia mana? Atas langitnya. Nah,
Dia turun jari-jari sekali. Ada ke ada mengajar Tuhan turun tiap-tiap malam? Pakar zahir hadis. Yanzilu rabbuna fi kulli lailatin. Turun Tuhan kami pada tiap-tiap malam. Nah, jadi malam ni yo gamuk kau sebutir bombi ni sekaligus malam kali. Nah, tepat kita malam, tepat orang tak malam lagi. Gitu bah. Kau sebutir bombi ni sekaligus malam. Kita malam, Mekah pun malam, Amerika pun malam belaka, gitu. Dah. Tepat kita malam, tepat orang tak malam lagi. Pak kalau Tuhan turun tiap-tiap malam, nah, boh habis sini malam, sini pula malam. Habis sini pula malam. Habis malam sini pula. Tuhan ni turun semua, tak naik-naik lah gitu. Hah? Kau kan apa herat ni? Hah? Dah butir bumi ni bukan sekaligus malam. Betul tak? Wah. Yang malam ni ada orang panggil bahagian ni malam, hak ni baru tengah malam, hak ni tak ada lagi tengah malam. Hak ni dekat subuh dah di benua lain dah. Kita pula baru masuk malam dah. Tepat orang baru petang masa ni, petang baru ni. Pak kalau Tuhan turun tiap-tiap malam, mana malam ni bukan sekaligus. Sini habis dah malam. Hak ni malam. Lepas tu habis malam, malam pula bumi ke bulat. Dia kata ni. Lepas tu Tuhan turun tak naik kau kan? Kau turun Malay nah? Thailand tak turun Mekah tak turun Tuhan gitu. Pagak kalau mengaji guano jadi email tu lagu tu. Peh tentang Tuhan. Imam Malik kata guano yanzilu rabbuna. Imam Malik salaf. Nah? Imam Malik guru Imam Syafi'i kita. Ya tak? Yanzilu rabbuna ay yanzilu rahmatu rabbina. Turun Tuhan kami dalam hadis sebut tu dengan makna turun oleh rahmat daripada Tuhan kami. Itu makna. Rahmat gapo tu tengah malam? Rahmatun khassatun, rahmat yang khusus bagi orang-orang yang bangun berjaga malam, semaya malam. Nah? Tu nikmat dia rasa lain. Kena tanya orang hak biasa bangun tahajud lah. Nah? Apa gak awak duk rasa siapa tiap-tiap malam duk bangun tahajud semua? Ish, nak royak tak boleh. Sedap dia kata. Kau selain tenang, dia mau kena teras diri lah. Malah kau sedap tidur lagi. Kau tak ada apa nikmat tidur. Tak dapat nikmat khusus hak Tuhan bagi tu. Nah, orang hak bangun sembahyang malam tahajud wabil ashari hum yastaghfirun. Dengan waktu sahur itulah mereka tu minta apa dengan Tuhan. Nah, ni. Tu mereka sedar. Bang, tu makna rahmat khusus tu, rahmatun khassah. Itu maksud. Ni ada juga ada Maulana yang kata Tuhan turun atas bukit Turus Saina. Mari mana tak tahu Tuhan turun. Tuhan turun atas bukit Turus Saina. Ini salah terus. Quran kata falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Tak kala mana Tuhan tajalli. Tuhan tajalli bukan Tuhan turun. Tajalli makna Tuhan menyatakan. Maka bukit Turus Saina tu jadi majlanya Tuhan. Nah, Tuhan tajalli di atas bukit Turus Saina. Ja'alahu dakka, maka bukit Turus Saina tu bergegar. Wa kharra Musa sa'iqa, rebah pensang Nabi Musa, tak dapat nak nampak zat Allah Taala. Nah, bukan Tuhan turun atas bukit Turus Saina. Pelik Maulana ngaji ku mana? Tuhan turun atas bukit Turus Saina. Tromeng Tuhan ni. Turun ni. Jang gedegung atas bukit. Ya, baca gitu ah. Berat. Turun naik gerak dia ni semua orang panggil sifat-sifat jisim. Betul tak? Sifat-sifat jisim. Sebab tu bila Nabi Musa minta arini anzur ilaika, hei Tuhan kurniakan kepada aku dapat nampak zatmu. Tuhan kata lantarani, mu tak dapat di dunia ni. Aku nak ikut Nabi Muhammad je. Nah, walakin unzur ilal jabal. Tetapi mu tengok pada bukit. Bukit Turus Saina adalah. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Nah, tengok. Tuhan taklik ke, Tuhan gantung ke nampak zat Tuhan tu dengan bergerak bukit. Dengan diamnya bukit. Nah, tengok. Fa inistaqarra maka kalau tetap bukit tak bergerak fasawfa tarani. Maka diam bukit harus ke mustahil? Harus. Bila harus diam, harus tak bergerak? Harus.
Ni botol ni. Gerak dia. Diam. Betul tak? Gerak tak? Kau gerak ni? Gerak ni? Dah. Diam. Tetap. Gerak tak? Gerak tak? Gerak. Tak ni. Diam. Oh, boleh gerak. Bila harus dia diam, harus dia gerak. Macam kita. Harus gerak, harus diam. Nah, tentu dengan mana-mana masa, gerak wajib, diam wajib. Beripun dua-dua gerak dan diam pada satu masa, mustahil pada akal. Tak ada kedua-dua pada satu masa, mustahil pada akal. Nah, gerak pun tak, dia pun tak. Mustahil. Atau ketika saat dia gerak itulah dia diam. Mustahil. Nah, tentu masa ni dia bergerak, masa ni dia diam. Wajib. Tak tentu mana-mana masa. Terima gerak, terima diam. Harus. Itu. Bapa gitu? Sebab kita tu jisim. Harus gerak, harus diam. Lepas tu have jisim kah? Tu have jisim kah? Tidak. Maka tak boleh disifatkan Tuhan tu bergerak diam. Nuzul tu gerak, turun. Mustahil lah tu. Tu lagu tu dah. Tu Quran kata, hadis kata ustaz. Quran kata tu, hadis kata tu. Kefahaman kita tu yang tidak betul. Tu wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Telah datanglah oleh Tuhan engkau. Datang ni mana gerak tak? Gerak. Tu nak datang. Wal malaku dan para malaikat bersaf-saf. Tuhan gerak. Macam sultan cek perbarisan gitu. Siap. Kalau faham lagu tu berat. Bukan Tuhan tu lagu tu. Dalam Quran kata waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbika. Itu dia panggil kalam hazaf mudhaf. Kena takdir lagi baru faham. Datang oleh Tuhan engkau ini telah datang oleh perintah daripada Tuhan engkau. Maka malaikat pun berbaris-baris. Kenapa? Menunggu perintah daripada Tuhan. Gitu. Habis. Adapun tanda yakni dalil. Tanda dalil yang menunjukkan mesti Allah Taala bersalahan akan segala yang baharu. Wallahu alam. Kita berhenti kejap. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati ati sayyidana maulana Muhammadin rasul wasyarafa wad-darajata al-'ala wa ba'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'adahu innaka la tukhlif. Baik. Kemudiannya dalil. Ini supaya kita tu tidak termasuk daripada muqallid. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, adapun tanda atau dalil, tanda alamat, tanda dalil yang menunjuklah ia dalil di atas bersalahan, yakni tak serupa Allah akan segala yang baharu, dan tentu tidak menyamai atas rupa Allah Ta'ala akan yang baharu. Itu ingat sama-sama tu. Satu dalil, dua madlul. Satu dalil, dua madlul. Mana madlul? Madlul ni benda hak ditunjuk oleh dalil. Itu makna madlul. Satu dalil, dua madlul. Iaitu madlul yang pertamanya, madlul yang pertamanya menunjukkan di atas mesti tak serupa Allah akan yang baharu. Gitu. Itu madlul yang pertama. Dan madlul yang keduanya ialah tentu tidak serupa Allah Ta'ala akan yang baharu. Jadi satu dalil itu menunjuk di atas dua benda hak ditunjuk. Itu makna madlul. Madlul ni benda yang ditunjuk oleh dalil. Itu makna madlul dah. Mana dalilnya? Ialah sekalian makhluk ini. Gitu. Apa makhluk ni? Yakni makhluk ni dari sudut baharu makhluk ini. Jadi kalau Tuhan tu serupa akan makhluk ini, maka Tuhan tu makhluk dia panggil. Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki, Tuhan ada kepala. Tangan dengan makna jising ni, itu makna tangan. Maka kalau Tuhan tu ada tangan dengan makna jising, maka orang panggil apa? Tak ada beza Tuhan dengan makhluk. Jenis jising. Jenis anggota bertubuh badan, bertokok. Maka tiap-tiap benda hak berjisim, bertokok, bertubuh badan ni baharu, maka Tuhan pun mesti baharu. Sedangkan kita mengaji dah Tuhan tu sedia, tidak ada permulaan bagi ada. Tu tengok. Patu Tuhan kata dalam Quran tu, kan kita duk syarah dah dulu. Hak Quran kata tu mestilah dikembalikan makna dia yang sahih. Mana? Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Itu orang panggil fahaman ahlus sunnah wal jamaah. Bukan mengisbatkan Tuhan ada tangan, tunjuk gini. Tuhan ada tangan, tuan-tuan. Tangan di tangan Tuhan bukan gini lah, comel lah tangan Tuhan, tak hitam lengit macam mau. Itu tak betul itu tu. Adapun ulama-ulama seumpama Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari di atas qaul yang terakhir beliau mengisbatkan Tuhan tu ada sifat yang bernama tangan, ada sifat yang bernama muka, ada sifat yang bernama turun, ada sifat yang bernama istiwa.
Itu bukan nak mengatakan Tuhan tu beranggota tubuh badan, sifat dah. Beza tu. Orang panggil isbatul yad sifatan min sifatillah. Mengisbatkan yad itu sebagai satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Yang kita tidak tahu kah orang panggil hakikat kun his sifat tadi. Hakikat kun hadia itu kita tak tahu. Serah pada Allah. Ada satu sifat di zat Allah namanya yad. Tangan bukan makna anggota tubuh badan, bukan tangan ni, bukan. Nah, apa makna tangan situ? Satu sifat yang ada di zat Allah Taala. Bukan tangan anggota tubuh badan. Tu kena faham tu. Tu beza tu. Bukan isbat tangan sebagai anggota tubuh badan tu dah. Tu cara qaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari daripada dua qaul dia. Nah, satu qaulnya mana? Iaitu takwil tafsir itu. Tangan dengan makna kuasa. Wajah dengan makna muka. Nah, istiwa menyamai dengan makna menguasai. Itu orang panggil takwil tafsir salah. Ada juga orang panggil serah betul-betul tanpa isbat apa-apa. Itu salaf. Nah, serah au fawid warum tanziha. Itu. Pendek katanya, kalau Tuhan serupa dengan makhluk lah Tuhan tu bukan Tuhan dah. Nah, nak makan berajak dengan tangan, berajak ke mulut, berajak ke gigi kena kunyah, nak hidup berajak ke nyawa menapah, nak pergi ke mana gitu, kena berjalan, kena pergi mari pakai kereta, minyak petrol, ada dia, ada gerak. Makhluk tu. Pak Tuhan kalau lagu tu bukan Tuhan yang panggil tu. Tu makhluk, tu kangan Tuhan. Pendek katanya wa kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadis fallahu bi khilafi dzalika. Pendeknya gitu. Wa kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadisi, tiap-tiap barang yang kelitah dalam benak fikiran kita tentang Tuhan ni dengan segala sifat-sifat yang baharu. Daripada segala sifat-sifat yang baharu ikutlah. Tuhan ni besar ko. Tu kasratul ajza. Atau kecil ko qalilul ajza. Bukan belaka tu. Atau Tuhan ni bercahaya ko, ada warna putih ke apa? Tak. Semua tu makhluk. Tuhan ada tangan, ada muka, ada kepala. Tu bukan Tuhan, tu makhluk. Pahala ke mana Tuhan? Tuhan zatnya tidak serupa dengan makhluk, bahkan dengan yang baru. Tak boleh kita nak kata Tuhan tu ada tangan, kaki, kepala, tak boleh. Tu. Jadi kalau Tuhan tu ada kaki, tangan, kepala ke apa, mana Tuhan makhluk lah, bukan Tuhan lah tu. Tuhan ada kaki, ada kepala. Lembu ada kaki, ada kepala. Apa lembu lah gitu. Lembu berjalan, pergi mari. Tuhan berjalan, pergi mari. Kalau gitu lembu apa panggil bukan Tuhan tu. Pak Tuhan lah ke mana? Tak serupa sikit, tak suruh fikir. Tak suruh fikir pada zat dia, tak suruh fikir. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah, kata nabinya. Mu fikirlah pada makhluk kejadian Allah yang Tuhan buat ni, jangan mu fikir pada zat. Tu akibat fikir zat tu. Akibat daripada fikir zat itulah yang menyebabkan Tuhan yang ada kena ada muka, kena ada tangan, kena ada betih, kena ada lekat setubuh badan. Ni. Tu. Jadi dia duk sembah, duk sembah benda hak dia anggap Tuhan tu seperti hak dia mau duduk di tai pusang itu, batu kih tu semua. Seperti cuma hak di batu kih tu nampak depan muka. Hak ni tak ada. Orang panggil hak dia takhayyul, dia khayal sendiri Tuhan dia tu ada kepala dengan betih, dengan tangan, dengan kaki, gapo tubuh badan, turun naik langit pergi mari gapo semua sekali. Tu takhayyul dia tu. Jadi kalau nak kembali kepada salaf, kembali sungguh. Kembali sungguh. Kembali ke mana sungguh? Isbat ke orang panggil benda-benda tu sebagai sifat yang tidak tahu kunhinya tak apa, hakikatnya tak apa. Cukup gitu ya. Tuhan ada sifat di zat dia, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, wajhu, yadun, tu istiwa, rijlung, tu janbun, tu banyak sifat tu, sifat. Nuzul, iyalah ke sifat. Itu Imam Abu Hasan Asy'ari. Bukanlah anggota tubuh badan atau gerak diam yang harus bagi jisim, bukan. Gitu. Habis. Kenapa? Karena kalau Tuhan serupa dengan makhluk,
Makhluk lah Tuhan, bukan Tuhan lah. Tu kena cari Tuhan lain pun tak lah. Nah. Habis itu kemudian kita akan sambung pulaknya, dan qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Itu. Wallahu a'lam. Tu di situ dulu. Sebelum doa ni, sebagaimana hak ambo ayat dah pada bulan lepasnya, nak proses untuk apa, cuci tanah tu, untuk perata tanah bukit tu, tanah wakaf kita tu memerlukan 50,000 tu. Nah, sekarang ni kita ada baki lagi 15,000. Nah, 15,000 lagi kurang sikit tu. Jadi akhir bulan ni lah, mana akhir bulan ni kak, minggu ni lah. Tak, minggu ni hari Senin ni minggu keempat dah. Hari ni minggu keempat dah, hari Ahad. Jadi minggu ni minggu ngelah untuk kita cukup ke orang panggil 50,000 tu. Jadi ada 15,000 lagi. Pakat sapalah. Kalau boleh malam ni nya bubuh dalam tabung tu 15,000 selalu. Nak jangan bubuh RM15. Bubuh RM15,000 lalu. Insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.